Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua subscriber dan kepada penonton-penonton yang baru singgah. Korang tengok dulu video ni. Kalau korang suka, korang tekan subscribe. Okey, baik. Video kali ni dia agak panjang sikit sebab aku ingin memperjelaskan al-sabab al-musabab seperti tajuk yang korang baca, dan video ni akan panjang. Jadi kalau korang betul-betul berminat nak tahu, korang tengok sampai habis. Tapi kalau korang nak tengok sekejap-sekejap je, korang drag je lah sampai ujung. Dekat ujung tu baru korang like. Ok, fine . Baik, hari ni, pada kali ni video aku mengenai kemurungan ya, ataupun dalam bahasa orang putih kita panggil depression ya. Ok, apakah itu kemurungan? Kemurungan ni ialah abang kepada stres kepada tekanan. Bila kita mengalami tekanan daripada segi apa sekalipun, atas daripada dia ialah kemurungan ya. Kemurungan ni biasanya disebabkan oleh tekanan, dan ada faktor-faktor lain lagi yang akan kita kongsikan. Okey ya, kita pergi kepada punca-punca terjadinya kemurungan ya. Kemurungan ni dia jadi banyak sebab ya, banyak sebab yang menyebabkan kita jadi murung ya. Yang pertama yang ialah apa yang aku nak share dengan korang ni berdasarkan pengalaman aku sendiri yang aku tempuh dan orang terdekat aku yang menempuhnya bersama. Okey, jadi faktor yang pertama ialah kehidupan kita kehidupan apa yang kita lalui dalam kehidupan kita, sama ada kehidupan bujang, kehidupan berumah tangga, kehidupan rumah tak ada tangga dan sebagainya. Cara hidup kita kehidupan kita tu boleh membuat kita tekanan ya. Sebagai contoh, kalau kita hidup dalam kesusahan, kita akan rasa tertekan dan akhirnya membawa kepada kemurungan, contoh dan satu lagi faktor kata orang mengata belakang dan sebagainya lah. Faktor masyarakat ni dia boleh menyebabkan kita jadi murung bila kita memikirkan apakah yang orang mengata kita kat belakang jadi benda tu kita kena avoid lah. Dan satu juga faktor pekerjaan ya. Faktor pekerjaan ni memang nyata lah. Pekerjaan yang memerlukan kita memerah kepala otak. Kadang-kadang bila dah balik pun kita terbawa-bawa lagi memikirkan macam mana nak solution kerja kita ni, dan terbawa sampai tak boleh nak tidur, jadi insomnia dan sebagainya ya. Faktor pekerjaan tu aku boleh cakap faktor nombor satu lah ya, yang buat orang rasa murung, walaupun ada kerjaya tapi murung. Dan faktor kesihatan, nombor tiga ialah faktor kesihatan ya. Kesihatan kita pun boleh mendorong kita menjadi murung ya. Macam mana faktor kesihatan ni boleh mendorong kita menjadi murung? Nanti kita cerita pada kupasan je nanti. Saya betul juga faktor pergaulan. Bila kita terlampau banyak sangat bergaul dengan segala jenis orang, ada puak ni, ada puak tu, ada puak ni. Bila kita bergaul dengan semua puak-puak ni, kita akan jadi stres memikirkan. Itu yang last sekali ya. So aku ambil 4 je lah faktor yang menjadikan orang boleh menjadi murung. Okey ya, sekarang ni kita pergi direct kepada tajuk, poin-poin yang pada tajuk tu, cara atasi kemurungan ya secara semula jadi. Semula jadi maksud aku ialah tanpa menggunakan ubat-ubatan ya. Memang ada jual dekat tak semua tempat lah ya. Korang boleh dapat ubat-ubat untuk mencegah, untuk mengelak, untuk mengatasi kemurungan. Okey, itu alternatif yang kedua. Tapi kalau boleh kita pergi cara yang utama ya, kita menangani kemurungan ni tanpa menggunakan ubat-ubatan ya. Okey, baik. Yang pertama, nombor 1, amalkan pemakanan sihat. Pemakanan sihat. Apakah itu pemakanan sihat? Makanan sihat ialah, aku definisikan sebagai 2 lah. Pertama, korang makan benda yang berkhasiat ya, yang cukup zat dia. Dan yang kedua, makan ikut masa yang betul. Maksudnya bila time perlu makan, korang makan. Korang jangan skip time tu ya. Contoh, sarapan pagi korang kena makan, makan tengah hari korang kena makan, makan malam korang kena makan. 3 waktu makan utama ni korang kena makanlah.
selain daripada waktu-waktu sampingan tu, kata orang snake time ni, boleh juga. Maafkan aku jika aku merokok. Aku memang perokok, so aku kena hisap rokok walaupun tak banyak. Okey, faktor cara untuk mengatasi kemurungan yang kedua ialah banyakkan aktiviti fizikal. Maksud aku ialah banyakkan aktiviti yang menggunakan kudrat korang sampai korang berpeluh dan letih. Jadi bila kita letih, bila kita buat sesuatu yang berat, akal dan minda kita ni tak bertumpu kepada masalah apa pun yang kita tengah hadapi. Kita boleh praktikkan satu cara yang mudah. Okay, kalau korang dah terlampau stres kat rumah, ini kat rumah lah ni, korang kena buat satu aktiviti yang bagi korang betul-betul berpeluh, penat, dan aku sarankan, korang jangan terkejut apa saranan aku, korang buka tayar kereta. Korang buka, korang guna jack, korang angkat, korang buka, korang pasang balik, korang ketatkan nut balik tu, korang pergi pada tayar yang kedua, sampai ke 4 tayar tu korang buka pasang. InsyaAllah badan korang akan jadi sangat letih. Jadi bila korang letih, korang dah tak ada nak fikir dah masalah yang kadang-kadang remeh yang boleh buat korang murung ni. Jadi yang nombor 2 ialah buat aktiviti fizikal sehingga letih. Banyak lagi benda lain yang korang boleh buat, Itu apa yang aku sure je lah, Kalau korang ada keahlian gym, korang boleh pergi gym, korang exercise, kau exercise sampai korang letih, ataupun korang boleh ambil masa dengan berjoging, apa saja. Asalkan aktiviti tu aktiviti fizikal dan boleh membuatkan korang rasa lesu. Bila malam tu, insyaAllah bila badan korang letih, korang akan relax, tidur, makan dan tidur, elakkan benda-benda yang bukan ni. Dan ada juga orang jadi stres ni kerana masalah orang lain, memikirkan masalah orang lain. Jadi cara yang ketiga untuk atasi depression, kemurungan ni, ialah jangan mencampuri urusan orang lain terlampau mendalam. Maksudnya jika kalau korang mencampuri urusan orang lain terlampau mendalam, sehingga menjadi perbalahan dan sebagainya, matahari cantik, jadi bila korang terlalu mencampuri urusan orang lain secara mendalam sangat, jadi korang sendiri akhirnya yang akan murung. Murung kenapa? Kerana tekanan yang terlampau hebat, kerana mencampuri urusan orang lain, urusan keluarga orang lain, urusan kehidupan orang lain. Efek dia akan datang kepada korang dan korang akan jadi murung, kerana memikirkan masalah orang. Jadi cara yang ketiga, elakkan mencampuri urusan orang, tumpu urusan sendiri. Dan cara yang keempat untuk mengatasi kemurungan ni, sekiranya anda mengidap sebarang penyakit lah, contoh macam mana darah tinggi ataupun apa lah, penyakit macam penyakit zaman sekarang ni yang orang duk mengidap. Jadi jikalau anda kurang sihat, mengidap penyakit, of course korang ada ubat, ubat penyakit tersebut. Jadi tolonglah makan ubat tu ikut masa, ikut time dia, dan jangan skip ubat. Jadi bila kita skip ubat, kadang-kadang kita boleh jadi merebak menyebabkan kemurungan. Jadi jika anda mengidap sebarang penyakit, makanlah ubat-ubatan korang ikut masa yang ditetapkan, jangan miss, jangan skip. Itu penting. Dan juga kurangkan pengambilan MSG ataupun MNG, monosodium glutamate ataupun mononatrium glutamate, glutamate tu yang lebih famous kita kenal dengan nama Ajinomoto dan etc. tu banyaklah, sedap-sedap tu sebut perisa tu kuranglah, kerana itu boleh jadi faktor kita jadi murung. Ini ada satu faktor yang menarik, mengikut orang tua-tua, kata mengunyah sirih boleh membantu mengurangkan ataupun menghilangkan kemurungan. Ini ialah amalan tradisional yang orang sekarang tak buat dah. Susah kita nak jumpa orang mengunyah sirih campur kapur, campur pinang ni. Kalau korang asal orang kampung, ada penonton ni asal dari kampung ataupun tinggal di kampung, masih ada lagi orang yang
mengunyah sirih. Daun sirih tu campur dengan kapur, bukan kapur buat plaster dinding, tapi kapur makan tu, dan pinang yang dikacip, lipat-lipat dan korang kunyah. Amalan mengunyah sirih, ikut amalan orang tua-tua dulu boleh menenangkan fikiran. Okey, benar ataupun tidak, wallahu alam, aku pun tak pernah try lagi sebab aku pun tak suka mengunyah sirih. Adalah sekali aku mengunyah sirih, memang tak boleh belah lah. Tapi kalau anda boleh buat, cuba, betul. But apa yang paling penting sekali ialah mindset kita, mindset kita, iaitu nombor yang ke-6. Kita punya pemikiran kita ni, kalau boleh kita buang benda yang negatif, kerana kebanyakan kemurungan ni berlaku kerana kita berfikiran negatif dalam sesuatu perkara. Kita jangan berfikiran negatif. Walaupun masalah yang kita hadapi, memang hidup kita ni tak boleh lekang daripada masalah hidup, kan. Masalah tu sentiasa akan datang walau macam mana sekalipun. Sama ada korang orang kaya, orang miskin, kan, ada dia punya negativity dia tu. Kalau orang miskin, negatif dia cara lain. Kalau orang kaya main saham, bisnes sebagainya pun berfikiran negatif daripada sudut yang lain. Jadi elakkan berfikiran negatif. Kita kena berfikiran positif dan optimis. Walaupun benda tu macam 50-50, kita positifkan juga fikiran kita, kerana fikiran kita lah sebenarnya yang akan membuatkan kita jadi murung sebenarnya. Ingat tu. Dan untuk yang nombor 7, cara untuk atasi kemurungan ni ialah dengan banyakkan pergaulan. Bukan maksud aku pergaulan yang berpuak, tapi dengan sahabat baik korang, ataupun ke friend korang ke, ataupun bini korang ke, ataupun sahabat baik korang yang korang boleh korang yang korang yakin dia ni boleh dipercayai. Korang kena luahkan segala masalah jangan disimpan, jadi masalah yang disimpan-simpan ni, dia akan menyebabkan kemurungan. Jadi kita kena luahkan. Kita nak luahkan masalah kita, kena pada orang yang betul lah. Korang jangan main luah kat orang jumpa tepi jalan tu, main luah je, tak boleh. Kena luahkan masalah korang kepada orang yang boleh memberi pandangan yang positif. Jadi korang janganlah luahkan masalah korang pada orang yang akan provoke korang lagi jadi lagi tekanan. Jangan, korang kena pilih-pilih. Jadi kalau nak luahkan masalah, pastikan korang luahkan pada orang yang boleh memberi pandangan positif. Maksudnya korang kenal kawan baik korang ni, yang sentiasa akan bagi feedback yang bagus. Jadi feedback yang bagus tu, bila korang pula mendengar apa yang dia cakap, korang akan rasa relief, korang rasa lega. Jadi ingat, penting tu, meluahkan masalah kepada orang. Tapi kena ingat orang yang betul, jangan sembarang orang korang luah. Jumpa makcik jual nasi lemak, makcik saya ada masalah besar ni, padahal korang tak kenal pun makcik tu. Tak boleh. Cari your best friend or your wife or your friend, your relative yang korang kamcing ataupun yang korang rapat. Ini yang terakhir bagi aku, cara untuk atasi kemurungan. Ini berdasarkan doktor ada bagi tahu bahawa sistem penghadaman dan pencernaan yang baik akan mengurangkan ataupun menyangkal kemurungan. Jadi kita perlu tahu status kita punya pencernaan dan penghadaman dan pembuangan kita ni. Jika kita punya sistem sistem usus kita ni bagus, cantik, insya-Allah kita tak akan murung. Sebenarnya kemurungan ni dia berkait juga dengan kita punya tahap kesihatan usus kita, tahap penghadaman, pencernaan dan pembuangan tu. Jika lancar semua benda tu, maka tak ada lah toksin dalam badan kita banyak. Bila toksin tu kurang, automatik badan kita akan jadi sihat. Jadi penting kat sini, dia punya key point ialah detox. Jadi korang perlulah detox badan korang. Ada cara macam-macam detox ni. Korang boleh guna cara mana-mana yang korang rasa sesuai. Kalau aku cerita pasal detox sekarang,
lain cerita dia, tapi tak apa, aku akan cerita pasal detoksifikasi pada video yang lain. Tapi yang penting detox iaitu kita menyingkirkan toksin. Cara menyingkirkan toksin dalam badan ialah dengan melalui pembuangan dan pencernaan yang bagus. Jadi untuk mendapatkan pencernaan yang bagus ni, nanti kita cerita dalam video yang lain Tapi kat poin dekat sini, pastikan sistem penahanan korang lancar kerana toksin akan membuatkan badan kita bercelaru, fikiran kita pun jadi tak menentu, badan rasa tak sedap, kita akan stres lah semua. Dia berkait rapat dengan pencernaan dan penghadaman serta pembuangan. Pembuangan tu penting lah, sebab apa, toksin tu keluar melalui pembuangan lah kan, pembuangan najis. So dekat sini sebelum aku akhiri video ni, aku tak tahu panjang mana time aku tengah record ni, nanti aku tak buatlah panjang, tapi aku rasa panjang juga. Korang tengoklah sampai habis tadi. Dan lastly aku nak simpulkan dua perkara. Dua perkara je aku nak simpulkan, iaitu yang pertama, korang jalanilah kehidupan korang dengan cara yang betul, dengan cara yang betul, pergaulan yang betul, maksud aku tu pergaulan yang betul, dan juga pemikiran yang betul. Termasuklah sekali yang lain-lain tu kan, aku simpulkan dalam tu. Yang keduanya pula, korang kenalah mengamalkan makanan yang sihat, makanan yang sihat dan pemakanan yang mengikut masa makan yang betul. Dan jangan lupa detox, detoksifikasi, proses pembuangan toksin, iaitu melalui usus besar. Macam mana cara nak melancarkan, kita akan share next video nanti jadi aku harap apa yang aku explain tadi korang boleh dengar lah dan ikut. Semua orang mengalami kemurungan, aku pun ada masanya aku murung juga kadang-kadang. Banyak hal kehidupan kita, apa yang kita tempuh hari-hari, semua tu akan jadi satu masalah yang kita simpan, akhirnya kita akan jadi murung. Bila murung ni, kita ada macam-macam cara orang mengalami kemurungan ni. Ada orang yang murung, dia tak banyak bercakap, dia diam, pergi mana-mana pun diam, tak banyak cakap. Bila orang tanya, sepatah yang dia jawab. Ada perbezaan. Kalau orang yang dulu biasanya ramah, dia akan jadi pendiam. Bukan dia sombong sebenarnya, tapi kerana dia ada masalah yang tersimpan, so dia jadi murung. Dan ada setengah orang yang kemurungannya jelas, nyata dan nampak, dia menyendiri, duduk termenung, tak nak dekat dengan orang, menjauhkan diri, itu pun murung. Jadi kemurungan ni kita tak bolehlah biarkan dia melarat lah. Sebab jika melarat, dia akan jadi satu masalah yang lagi parah, yang lagi teruk lagi lah. Jadi kemurungan ni kita kena atasi dengan cara-cara yang aku sebut tadi tu. Korang boleh cubalah mana satu, kalau boleh buat semua. Sebab diri kita ni, apa yang berlaku pada diri kita ni, efek daripada orang lain juga. Kita kena ingat tu, kalau kita hidup seorang-seorang dalam gua, kalau nak murung pun murung lah seorang-seorang dalam gua, tak kacau orang. Jadi itulah saja daripada aku, cara-cara untuk mengatasi kemurungan. Kita kena sedar bahawa selagi namanya kehidupan di dunia ni, kita tak boleh lari dari masalah, dan masalah tu akan membawa kepada tekanan, dan daripada tekanan dia akan membawa kepada kemurungan. So kita kena cegah dari bawah. Bila kita ada masalah, cari orang yang sesuai, luahkan masalah supaya masalah tu dapat diatasi. Kerana jika masalah tu tak dapat diatasi, dia akan membawa kepada tekanan dan kemurungan. Sekian dulu daripada aku, Faz Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video aku yang tak seberapa ni. Bye bye.